Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan dan mengkaji mengenai kepelbagaian flora dan fauna yang terdapat di kampung halaman saya. Jadi jom kita terkait. Flora yang pertama adalah padi sawah. Okey, ini merupakan sawah padi negeri Kedah yang tahu merupakan negeri jalapan padi. Iaitu keluasan padi di negeri Kedah adalah 82 hektar. Padi ataupun nama saintifiknya ialah Oryza sativa merupakan satu daripada tanaman bijirin dan merupakan makanan ruji bagi ramai penduduk dunia. Di Malaysia, padi yang ditanam terbahagi kepada dua jenis iaitu padi sawah yang juga dikenali sebagai padi bendang dan padi huma ataupun dikenali sebagai padi bukit. Tanaman padi di sini ialah jenis padi sawah ataupun padi bendang. Padi sawah adalah jenis padi yang paling banyak ditanam kerana dapat mengeluarkan hasil yang tinggi. Padi sawah memerlukan penggunaan air dan baja yang banyak serta perlu ditanam dengan cara yang teratur. Padi sawah ialah sejenis padi yang ditanam di kawasan air yang bertakung yang disebut sebagai sawah padi. Tanpa air yang bertakung, padi sawah tidak boleh hidup dengan subur. Padi sawah ditanam di tanah jenis aluvium. Tanah aluvium ialah sejenis tanah liat yang halus dan mampu menakung air untuk beberapa lama. Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18 sehingga 22 cm dengan pH antara 4 hingga 7. Daun padi boleh menghasilkan helaian daun antara 10 sehingga 20 helai daun. Daun pengasuh terletak paling atas di mana boleh didapati di cupin atau upih daun. Ciri khas daun tanaman padi iaitu adanya sisik dan telinga daun. Hal ini yang menyebabkan daun tanaman padi dapat dibezakan dari jenis rumput yang lain. Helaian daun terletak pada batang padi membentuk memanjang seperti pita. Pelepah daun menyelubungi batang yang berfungsi memberi sokongan pada ruas bahagian jaringan. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helaian daun dan leher daun. Batang pokok padi mempunyai ruas berongga yang tegak. Tinggi adalah antara 30 sehingga 150 cm. Bahagian buku batang dan ruas terdapat daun dan kudup yang boleh membesar menjadi anak padi. Akar tanaman padi berfungsi menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Terdiri daripada akar tunggang iaitu akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Yang kedua adalah akar serabut iaitu akar yang tumbuh dari akar tunggang setelah tanaman berumur 5 sehingga 6 hari. Padi sawah turut mempunyai haiwan perosak yang dikenali sebagai siput gondang emas. Nama saintifiknya ialah Pomacia canaliculata. Siput gondang emas menyebabkan pesawah mengalami kerugian ribuan ringgit kerana siput gondang emas akan menyebabkan padi rosak, tidak berkualiti dan mati. Ini merupakan telur siput gondang emas yang berwarna merah jambu. Burung bangau juga terdapat di sawah padi. Burung bangau ini turut mencari makanannya iaitu ikan yang terdapat di sawah padi. Tumbuhan yang kedua adalah pokok bakau. Pokok bakau ataupun nama saintifiknya ialah Rhizopora merupakan sejenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan muara sungai di mana tempat tersebut merupakan pertemuan di antara air tawar daripada daratan dan air masin daripada laut. Ramai di antara kita yang kenal akan hutan pokok bakau di Malaysia.
kerana ianya banyak tumbuh di kawasan pesisir muara sungai di Sabah, Sarawak dan sebahagian lagi terdapat di Semenanjung Malaysia. Keluasan hutan bakau di Malaysia sekitar 580,000 hektar, di mana hampir 60% berada di Sabah, 26% di Sarawak dan bakinya terdapat di Semenanjung. Terdapat banyak spesies pokok bakau di negara kita. Pokok bakau merupakan sejenis tumbuhan yang cepat membesar dan mudah membiak. Terdapat dua jenis pokok bakau di sini, antaranya bakau hitam dan yang kedua adalah bakau minyak. Bakau hitam, nama saintifiknya ialah Avicennia germinans. Nama bakau hitam merujuk kepada warna batangnya yang hitam. Daunnya sering berwarna keputihan kerana dari garam yang dikeluarkan pada waktu malam dan pada hari mendung. Ia sering dijumpai di kawasan asalnya dengan bakau merah dan bakau putih. Tingginya boleh mencapai 10 sehingga 15 meter, iaitu 33 sehingga 49 kaki. Akar bakau hitam ialah sejenis akar pernafasan. Akar ini tumbuh keluar daripada batang dan dahan dan memanjang untuk mencacak ke tanah. Cabang-cabang akar yang tersebar luas ini menambah luas permukaan. Ia adalah akar tegak yang muncul dari permukaan tanah dan berbentuk seperti pensel. Akar ini memanjang keluar dari akar dan menolong dalam pertukaran gas. Bakau minyak ataupun nama saintifiknya ialah Rhizophora apiculata tumbuh di kawasan yang paling rendah pasang surut, di mana kawasan ini terdiri dari tanah yang lembut dan berlumpur. Helaian daun bakau minyak adalah tebal dan hujungnya yang runcing. Bakau minyak dapat dibezakan dari segi sifat morfologi dengan bakau kurap, iaitu tidak mempunyai bintik di permukaan belakang daun serta tulang belakang dan tangkai daun berwarna kemerah-merahan. Bakau minyak mempunyai akar jangkang yang berfungsi menyesuaikan diri dengan keadaan kawasan yang berlumpur. Selain mempunyai sistem akar jangkang, pokok dewasa kebanyakannya mempunyai akar sokongan yang tumbuh ke bawah. Akar-akar ini keluar daripada dahan-dahan besar yang berada di bawah dan ianya berfungsi secara semula jadi untuk menahan pokok daripada tumbang oleh pukulan ombak. Habitat bakau menampung jumlah haiwan yang besar daripada yang paling halus sehinggalah kepada reptila yang besar. Penghuni hutan bakau yang paling biasa ditemui ialah ketam lumpur dan ikan belacak. Ini merupakan tempat perlindungan bagi ketam lumpur. Ketam ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Apabila ia menyedari kehadiran manusia, ketam-ketam ini akan lari masuk ke dalam tempat perlindungan ini. Haiwan yang paling menarik di kawasan bakau dan dataran lumpur ialah spesies burung air dan burung pantai. Burung-burung ini memakan pelbagai jenis makanan termasuk plankton, tumbuh-tumbuhan dan ikan. Burung-burung ini mempunyai ciri-ciri penyesuaian khas yang merangkumi saiz dan bentuk paruh, leher, kaki dan kibaran sayap yang disesuaikan dengan tabiat pemakanan yang tertentu. Burung air besar yang banyak ditemui di bakau ini ialah burung bangau. Flora yang seterusnya ialah pokok nipah. Pokok nipah atau nama saintifiknya ialah Nipah frutescens merupakan tumbuhan yang tumbuh di kawasan hutan bakau di mana terdapat air pasang surut. Pokok ini seperti pokok rumbia yang mempunyai daun yang keras dan merupakan pokok dari keluarga Ericaceae.
yang hanya bahagian daun atas tanah dan akar serta batang tenggelam dalam lumpur atau bawah air bila pasang. Pokok nipah boleh mencapai ketinggian sehingga 9 meter dengan panjang akar serabut sehingga 13 meter dalam tanah berlumpur. Pokok nipah mempunyai banyak daun seperti kelapa dan berstruktur keras serta lebar antara 4 hingga 7 cm dengan bilangan daun mencapai 100 helai setiap dahan. Daun nipah sangat baik digunakan sebagai bahan membuat atap oleh masyarakat tempatan dan tahan sehingga 5 hingga 7 tahun. Lidi daun nipah juga diraut untuk dijadikan bahan lidi penyapu yang tahan dan sangat digemari masyarakat. Daun muda nipah juga diproses untuk dijadikan bahan kulit rokok daun yang lembut dan digemari penghisap rokok daun. Pelepah nipah boleh dijadikan sebagai bahan bakar atau mengandungi pulpa yang tinggi untuk dibuat kertas. Terdapat beberapa negara seperti di Filipina menggunakan bahan pokok nipah untuk membuat bahan rumah kediaman sepenuhnya. Bunga nipah akan terbit dari ketiak pokok di mana bunga betina di bahagian hujung jambak dan bunga jantan tersusun dalam tangkai pada bahagian bawahnya. Bunga jantan mempunyai saiz sehingga 5 cm panjang. Terdapat aktiviti menjadap bunga nipah untuk mendapatkan hasil nira nipah. Buah nipah tumbuh dari pangkal pokok dengan tangkai sepanjang 1 sehingga 1.5 meter dan mempunyai tangkai yang membentuk buah jenis mesakop. Buah yang masak berwarna gelap kehitaman dengan purata antara 30 sehingga 50 biji setiap tangkai. Flora yang seterusnya ialah durian Belanda. Antara nama saintifiknya ialah Annona muricata. Durian Belanda adalah tanaman buah-buahan tropika yang berasal daripada Amerika Selatan. Tanaman ini tidak asing lagi di negara kita kerana ianya sudah ditanam secara komersial seperti buah-buahan lain. Kebanyakan tanaman ini ditanam bercampur dengan tanaman lain sebagai dusun campuran. Kawasan penanaman durian Belanda mestilah mempunyai sistem saliran yang baik. Ia mampu mencapai ketinggian sehingga 8 hingga 10 meter dengan batang yang menegak dan mempunyai dahan yang banyak. Daun durian Belanda berwarna hijau gelap, seolah berlilin dan agak tebal. Buah ini dikenali sebagai durian Belanda kerana durinya seakan-akan buah durian. Buahnya berwarna hijau dan agak berduri. Isinya pula berwarna putih dan mempunyai biji berwarna hitam. Durian Belanda mampu menurunkan kadar kolesterol dalam badan, triglyceride dan low density lipid LDL dalam badan manusia. Kebiasaannya, buah ini dihidangkan sebagai hidangan segar, diproses untuk dijadikan jus dan buah muda dijadikan sebagai kerepek. Bunga durian Belanda yang matang adalah berwarna kekuningan dan kelopaknya telah terbuka. Bunga durian Belanda bersifat hermaprodit, iaitu pembiakan jantan dan betina adalah pada satu bunga yang sama. Ia mengalami dua fasa yang berbeza, iaitu betina akan matang pada waktu petang dan jantan akan matang pada waktu malam. Jadi disebabkan ia alami dua fasa berbeza, ini adalah akan mengganggu persenyawaan pada bunga. Dan satu lagi adalah kesempurnaan debunga melekat pada organ betina, iaitu stigma. Sekian sahaja perkongsian saya mengenai kepelbagaian flora dan fauna yang terdapat di Yan Kedah. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua.